Malam itu, pentas penuh gemerlapan. Kilauan lampu menyimbah wajah-wajah tersohor, tepukan bergema bagai ombak menghentam pantai, dan nama Zamarul Hisham dipanggil naik ke pentas sebagai tetamu istimewa. Wajahnya tersenyum, senyum yang begitu dikenali oleh jutaan rakyat Malaysia. Namun, tiada siapa yang tahu, detik itu juga menjadi malam terakhir dia berdiri tegak tanpa bantuan perubatan. Beberapa hari kemudian, dunia seni digemparkan, bukan oleh filem terbaru, bukan oleh skandal remeh, tetapi oleh pengakuan mengejutkan dari mulut Zamarul sendiri. Saya menghidap sindrom kegagalan jantung akut. Perlahan, suara itu bergema dari satu laman sosial ke laman lain, dari bisikan belakang tabir ke tajuk utama media arus perdana. Seorang ikon lelaki unggul, pelakon yang pernah membawa watak pahlawan, imam muda, ayah penyayang, dan lelaki gagah, kini berada di ambang maut, diserang penyakit yang tidak menunjukkan belas. Kata-katanya dalam satu wawancara eksklusif cukup untuk membekukan darah mana-mana peminat. Saya jatuh rebah di bilik air, sendirian. Jantung saya tidak berdegup seperti biasa. Saya tahu ini bukan sekadar penat. Itulah permulaan kepada satu perjalanan yang penuh misteri, menakutkan, dan amat menyentuh jiwa. Hari demi hari, Zamarul menyimpan kesunyian itu, menelan pil tanpa cerita, menjalani prosedur rawatan dengan diam. Sehinggalah satu hari, tekanan itu tak tertanggung lagi. Mengapa dia diam selama ini? Mengapa lelaki yang begitu lantang memperjuangkan nilai seni dan kejujuran tiba-tiba memilih untuk menyembunyikan fakta sebesar ini dari khalayak? Ada yang berkata dia takut dilabel lemah. Ada yang mendakwa dia sedang mempertahankan kontrak jutaan ringgit yang menuntut kesihatan prima. Namun ada juga yang percaya Zamarul sebenarnya sedang melalui krisis identiti terbesar dalam hidupnya. Kerana bagi seorang pelakon yang selama ini dikenali sebagai simbol kekuatan dan kebijaksanaan, hakikat bahawa jantungnya sendiri kian lemah. Ibarat penghinaan senyap terhadap seluruh naratif kejayaan yang dia bina bertahun-tahun. Dan ironinya, saat dia memilih untuk pecah kesunyian, bukan dengan nada lemah atau pasrah, tetapi dengan gaya pementasan dramatik. Dalam satu majlis amal bertemakan Hidup dan Harapan, Zamarul naik ke pentas dengan kostum seorang doktor, menghidupkan watak dari skrip rekaan sendiri, menceritakan kisah pesakit misteri yang terlambat menerima rawatan. Hadirin terpaku, ada yang menitiskan air mata. Dan saat watak pesakit itu jatuh di akhir babak, Zamarul menanggalkan topeng. Pesakit itu adalah saya. Gegaran tepukan berubah menjadi gegaran emosi. Malam itu Zamarul tidak lagi sekadar pelakon. Dia menjadi cerita itu sendiri. Berita tersebar luas esoknya. Wajahnya kembali ke dada akhbar, tapi kali ini bukan sebagai bintang populer, tetapi sebagai manusia biasa yang sedang berperang dengan ketidaktentuan hidup dan mati. Setiap degupan jantungnya kini bagai bom jangka. Setiap pagi yang dia buka mata adalah satu keberanian. Apa yang lebih mengejutkan adalah bagaimana dia perlahan-lahan mendedahkan satu demi satu rahsia selama ini. Bahawa simptom awal sudah dirasai sejak 2 tahun lalu. Bahawa dia pernah menolak rawatan invasif kerana takut kehilangan suara lakonannya. Bahawa dia pernah menulis surat wasiat diam-diam ketika menjalani rakaman drama terakhir musim lalu. Dan dalam semua pengakuan itu, ada satu yang paling menyentuh. Saya tidak takut mati, tapi saya takut hilang suara. Suara untuk hidup. Ayat itu kini menjadi slogan kepada satu gerakan baru yang dia rintis, Nafas untuk Esok. Satu kempen kesedaran tentang penyakit jantung dan trauma senyap di kalangan lelaki dewasa. Ia bukan sekadar kempen biasa. Ia datang dari lubuk seorang insan yang sedang berdiri di tepi jurang maut, tapi memilih untuk berteriak, bukan diam. Teka-teki terus menyelubungi.
Apakah dia masih berlakon hanya untuk mengalihkan perhatian dari penyakitnya? Apakah setiap senyuman di Instagram hanya satu ilusi kesehatan yang sebenarnya rapuh? Ada yang mengatakan dia kini bergantung sepenuhnya kepada alat pacemaker. Ada juga desas-desus mengatakan dia sudah menolak pembedahan jantung kedua kerana terlalu berisiko. Namun yang pasti, Zamarul Hisham telah membuka pintu kepada satu bab baru dalam hidupnya. Babak yang lebih tragis daripada mana-mana skrip filem yang pernah dia lakonkan. Dan persoalan terbesar masih tergantung. Berapa lama masa yang dia ada sebelum tirai terakhir benar-benar jatuh? Zamarul tidak lagi sekadar nama di layar kaca. Sejak pendedahan itu, orang ramai mula melihatnya dengan pandangan berbeza. Bukan sebagai pelakon, bukan sebagai selebriti, tetapi sebagai seorang lelaki bernama Zamarul, yang bangun setiap pagi dengan beban yang tidak terlihat di dada. Di satu sudut kecil rumahnya di Shah Alam, sebuah kerusi malas berwarna coklat pudar menjadi saksi perjuangan harian. Di sebelahnya, sebuah meja kecil menampung mesin oksigen mudah alih, alat tekanan darah, dan set pil berwarna-warni yang perlu diambil tepat pada waktunya. Suara bip perlahan dari alat pengesan denyutan menjadi musik latar kehidupan yang kini berubah wajah. Namun, yang membuatkan segalanya lebih nyata bukanlah peralatan itu, tetapi cara dia menyentuh barang-barang harian dengan sentuhan perlahan, seolah-olah setiap gerakan harus dijaga agar tidak mencetus sesak nafas. Tangannya menggigil halus ketika menyuap sesudu sup ayam, dan mata yang dulu bersinar penuh keyakinan kini sering memandang jauh, seolah-olah sedang berbicara dengan masa yang tidak menunggu sesiapa. Di ruang tamu tergantung satu bingkai gambar lama. Zamarul memeluk istrinya, Diana Rafar, sambil dua anak mereka tersenyum di antara mereka. Gambar itu tidak besar, tetapi habis dijaga. Debunya disapu setiap pagi. Saya tak mahu mereka lupa bahawa saya pernah kuat, katanya dalam nada separuh berbisik kepada seorang wartawan ketika ditemu bual secara tertutup. Kadangkala, Zamarul akan duduk termenung di balkoni, memandang ke langit senja. Anak lelakinya, berusia 15 tahun, pernah mendekati dan bertanya, "Abah, langit itu biru sebab apa?" Zamarul tersenyum tipis, menjawab dengan suara serak, "Sebab ia luas, macam harapan, walau kita tak tahu bila ia akan habis." Perbualan seperti itu, walau pendek, meninggalkan kesan mendalam kepada anak-anaknya dan juga kepada para peminat yang kini mengikuti setiap catatannya di media sosial. Zamarul mulai memuat naik nota-nota pendek, puisi-puisi ringkas tentang kehidupan, dan gambar-gambar tangannya yang memegang tasbih, memohon kekuatan. Dalam salah satu hantaran yang menjadi tular, dia menulis, "Aku pernah hidup untuk skrip, untuk kamera, untuk anugerah, tapi kini aku hidup untuk satu saat tenang, satu hembusan nafas, satu pagi tanpa rasa sakit. Tiada latar glamour, tiada kostum atau pencahayaan indah. Hanya seorang lelaki duduk di hujung katil, mengenakan t-shirt lusuh dan kain pelikat. Tapi pandangan matanya penuh cerita yang tidak perlu disebut." Orang ramai mula menyedari, dalam keheningan itu, Zamarul sedang berlakon, watak paling sukar dalam hidupnya, watak dirinya sendiri. Dan dari situ, ramai mula menulis kepadanya. Bukan sebagai peminat, tetapi sebagai sahabat dari jauh. Mereka menghantar doa, surat, coretan pengalaman mereka juga melawan penyakit. Ada yang menulis, "Abang Zamarul, cerita abang menyelamatkan saya daripada bunuh diri." Ada pula ibu tunggal yang berkata, "Kekuatan abang memberi saya sebab untuk terus bernafas." Zamarul membalas beberapa mesej, ringkas, tulus, dan menyentuh. Jangan kalah dengan rasa takut, sebab dalam takut itu ada harapan yang belum sempat kita kenal. Namun, bukan semua hari indah. Ada hari tubuhnya begitu lemah hingga tidak mampu bangun.
Ada malam-malam di mana nafasnya hanya datang setelah 10 menit, bertarung dengan dada yang sesak. Namun esoknya, jika masih ada nyawa, dia tetap akan muncul di halaman Facebook atau Instagram. Walau hanya dengan satu ayat, "Saya masih di sini." Ayat itu, walau ringkas, menjadi mantera harapan. Bukan sahaja untuk dirinya, tetapi untuk semua yang sedang bertarung dalam senyap. Dan seperti kisah yang belum bertitik akhir, kehidupan Zamarul Hisham terus mengalir. Dengan degupan yang kadang lancar, kadang bergetar. Dengan suara yang kadang kuat, kadang hanya bisikan. Tapi kehadirannya kini lebih hidup dari sebelumnya. Bukan kerana glamour atau kamera, tetapi kerana manusia bernama Zamarul akhirnya membuka pintu jiwanya kepada kita semua. Dan dari celah pintu itu, kita menyaksikan seorang lelaki, tidak sempurna, tidak kebal, tetapi luar biasa berani dalam kesakitan yang diam. Namun di sebalik setiap catatan dan senyuman yang dia kongsi, ada sesuatu yang tidak diceritakan. Sesuatu yang hanya mereka yang paling hampir dengannya tahu, atau mungkin tidak ada sesiapa pun tahu sepenuhnya. Seorang kru produksi lama yang pernah bekerja bersamanya di sebuah set penggambaran drama Islamik pernah menulis di Twitter, "Abang Zamarul pernah hilang 2 hari semasa penggambaran tahun lepas. Bila dia kembali, dia diam saja. Tapi ada kesan jarum halus di lengan. Tiada siapa yang tahu makna sebenar kenyataan itu. Ada yang menganggapnya rawatan rutin di hospital. Namun ada juga yang mula bertanya, apakah benar penyakitnya hanya berkisar pada jantung? Atau ada sesuatu yang lebih gelap, lebih mendalam, yang belum dia ungkapkan?" Dalam satu video yang pernah viral tapi kemudian cepat dipadam, Zamarul dilihat sedang berjalan perlahan di koridor hospital dengan seorang lelaki yang tidak dikenali. Bukan doktor, bukan ahli keluarga. Wajah mereka serius dan terdengar samar-samar perbualan. Kalau kau teruskan, risiko terlalu tinggi. Tapi kalau kau berhenti, kau tahu akibatnya. Video itu tidak pernah dikupas lanjut. Ada yang kata ia hanyalah suntingan, ada yang percaya itu adalah serpihan dari sebuah dokumentari yang masih belum dilancarkan. Namun suara itu tidak pernah dilupakan. Dan setiap kali dia muncul di media, walaupun dengan wajah yang kelihatan reda dan berserah, tetap ada sesuatu dalam matanya. Semacam bayangan yang tidak lepas, seolah-olah dia sedang menyembunyikan satu keputusan yang telah dibuat, atau satu kebenaran yang terlalu berat untuk dikongsikan. Apakah benar Zamarul sedang menulis skrip terakhirnya? Ada desas-desus bahwa dia sedang bekerja sama dengan seorang pengarah dokumentari terkenal, merancang untuk mendedahkan kisah sebenar dalam satu tayangan istimewa. Tetapi tarikh itu masih belum diumumkan. Dan soalan terus membelenggu peminat setianya, kenapa tunggu? Apa yang dia masih cuba lindungi? Istrinya, Diana, juga tidak banyak bicara di media. Dalam satu hantaran pendek, dia hanya menulis, "Sesetengah perjalanan tidak boleh dijelaskan, hanya boleh dirasai." Kata-kata itu seolah menyuluh kegelapan cerita yang belum lengkap. Dan semakin hari, pengikut Zamarul bukan hanya mengikuti perkembangan kesehatannya, mereka meneliti setiap kata, setiap image, setiap bayangan di belakang cermin mata hitamnya, kerana mereka tahu sesuatu sedang dibina, sesuatu sedang menunggu untuk diluahkan. Ada juga laporan bahawa Zamarul telah menolak beberapa tawaran lakonan besar dari stesen utama. Malah sebuah filem epik yang kononnya ditulis khas untuknya ditolak tanpa sebab rasmi. Ramai yang tertanya, apakah dia sudah tahu bahawa masanya hampir tamat? Atau mungkin dia sedang menunggu momen terakhir itu untuk meledakkan kebenaran sebenar? Satu surat misteri, dikatakan dari seorang jururawat, tersebar di forum-forum peminat. Isinya pendek, tapi menggetarkan. Dia menulis sesuatu setiap malam sebelum tidur.
dalam buku kecil berkulit hitam. Dan dia pesan, jangan sesekali sesiapa pun baca, kecuali bila dia sudah tiada. Apakah isi buku itu? Wasiat? Pengakuan? Atau sebuah skrip hidup yang selama ini hanya dilakonkan secara diam? Tiada siapa tahu. Tiada yang berani bertanya. Dan disitulah Zamarul Hisham berada sekarang, di tengah-tengah pentas yang tidak kelihatan, di mana setiap gerak-gerinya menjadi bahan tekaan, setiap senyapnya menjadi dialog dalam kepala mereka yang mengikuti. Kerana lebih dari sekadar pelakon, dia kini adalah watak dalam satu kisah yang belum selesai, satu kisah yang tidak bergantung kepada penonton, tetapi kepada masa. Masa yang masih belum menjawab apa sebenarnya yang sedang menunggu di akhir lorong diam itu. Dan sementara kita menunggu, Zamarul terus hidup. Dalam rahasia yang hanya dia sendiri tahu, hari-hari berlalu dengan irama yang tidak menentu. Zamarul masih terus menulis, berjalan perlahan, dan terkadang tersenyum walau di balik senyum itu ada bayang-bayang yang sukar difahami. Di satu sudut rumahnya, buku kecil berkulit hitam itu masih tersimpan rapi, menanti masa untuk dibuka. Atau mungkin tidak akan pernah dibuka. Peminat menunggu, media menunggu, dan dunia yang biasa melihatnya sebagai bintang kini hanya melihat sebuah sosok yang samar-samar. Seolah-olah dia berjalan di antara dua dunia. Dunia yang nyata dan dunia yang tersembunyi di balik tabir sakit dan harapan. Adakah dia sudah bersedia untuk mendedahkan segala yang tersembunyi? Atau adakah dia memilih untuk membiarkan cerita ini terus terperangkap dalam keheningan sebuah teka-teki yang hanya dimiliki dirinya? Sesekali, angin membawa bisikan yang tak terucap, langkah kaki yang hilang di lorong waktu, dan senyum yang tak pernah benar-benar nyata. Dan ketika malam menjelma, Zamarul menatap bintang-bintang yang berkelipan di langit, memikirkan sesuatu yang hanya dia tahu, sebuah rahasia yang membayangi setiap detik nafasnya. Disinilah cerita itu berlabuh untuk saat ini, tanpa penutup yang pasti, meninggalkan ruang kosong yang luas bagi hati dan minda kita, untuk mengisi dengan harapan, ketakutan, dan segala kemungkinan yang belum terungkap. Kerana sesungguhnya, dalam hidup dan kisah seorang manusia, tidak semua pertanyaan mesti dijawab, dan tidak semua akhir mesti ditemukan. Apa yang terjadi seterusnya, hanya masa yang akan menentukan.